Tanpa membuang masa, di penghujung rampai pagi ini, terus sahaja kita bersama dengan dua orang narasumber kita pagi ini untuk sama-sama kita ni mengetahui dengan lebih terperinci lagi dan juga mendapatkan pencerahan dan juga penjelasan berkenaan dengan pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum. Dan Alhamdulillah, dua orang narasumber kita hadirkan pada pagi ini. Yang Mulia Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman bersama kita pada pagi ini, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, dan juga Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan. Assalamualaikum tuan. Baik, Alhamdulillah ya. Pertama sekali rampai pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih di atas waktu yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama dengan kami berdua ni. Begitu juga penonton-penonton kita ni di rumah yang pastinya penuh antusiasi untuk mengetahui bersama berkenaan dengan pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum ini. Kalau tidak dikira-kiranya tinggal satu hari sahaja lagi ya. Ya, jadi kita akan tanyakannya bersama dengan Yang Mulia Tuan Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, iaitu Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Jadi tuannya pada 23 hari bulan Oktober yang lalu, Kementerian Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan telah pun mengumumkannya bahawa pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum akan bermula dilaksanakan pada hari Rabu 1 hari bulan November 2023. Jadi dapatkah tuan terangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini, seperti waktu persekolahan dan juga pelajar yang akan terlibat dengan perubahan ini? Silakan tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Seperti mana yang dinyatakan tadi dan seperti mana juga yang telah dimaklumi pada sidang media yang telah pun diadakan pada 23 hari bulan Oktober yang lalu, bahawa bermula 1 November 2023, iaitu pada hari Rabu ini insya-Allah, pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum akan dilaksanakan. Pengintegrasian ini yang akan dilaksanakan ini adalah bagi menjunjung titah kurnia ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-39 pada tahun ini. Jadi secara ringkasnya, pengintegrasian ini bermaksud mata-mata pelajaran agama seperti mata pelajaran Al-Quran, amali agama, tauhid, ibadat, akhlak, sejarah Islam dan juga pelajaran jawi yang lazimnya diajar di sekolah-sekolah agama sama ada di sesi petang, yang kebanyakannya sesi petang dan juga di sebelah pagi, akan diserapkan ke dalam kurikulum pendidikan umum atau diintegrasikan dalam jadual waktu pembelajaran di sekolah-sekolah rendah mengikut kesesuaian umur peringkat tahun pembelajaran sama ada di sekolah-sekolah rendah kerajaan, swasta, termasuklah juga sekolah-sekolah antarabangsa. Secara ringkasnya, pelajar-pelajar berkenaan akan mengikuti mata pelajaran agama mereka di sekolah rendah masing-masing. Jadi kaitan itu peruntukan waktu pembelajaran bagi mata pelajaran agama yang akan diintegrasikan ini ialah selama 1 jam, iaitu bersamaan dengan 2 waktu ataupun 2 period. Dan seterusnya barangkali pengintegrasian ini hanya melibatkan para pelajar yang menuntut di peringkat darjah pra hingga darjah 3 sekolah agama yang sebanding dengan tahun 2 hingga tahun 5 di sekolah rendah. Dari segi pakaian sekolah, seperti mana juga yang dinyatakan semasa sesi press conference yang lalu, pakaian sekolah ataupun school uniform akan diselaraskan, yang mana ia hanya menggunakan atau memakai satu school uniform, iaitu pakaian seragam sekolah rendah masing-masing. Dengan pelaksanaan pengintegrasian ini, waktu persekolahan bagi sekolah-sekolah rendah, kerajaan dan swasta akan berubah dan juga insya-Allah diselaraskan. Sebagai contohnya, bagi pelajar pra hingga tahun 1 di sekolah-sekolah rendah, iaitu pelajar-pelajar yang belum mengikuti sekolah agama, akan bersekolah bermula jam 7.30 hinggalah jam 12.30 hari, iaitu pengurangan
sebanyak setengah jam dari waktu biasanya. Ya. Bagi pelajar-pelajar tahun 2 hingga tahun 5, iaitu sekolah rendah, di sekolah rendah yang terlibat dalam pengintegrasian ini, iaitu mereka yang bersekolah agama di darjah pra hingga darjah 3 agama, waktu persekolahan akan berubah bermula 7.30 hinggalah 12.30 hari dan pada sisi petang akan bermula jam 1.30 petang hingga 3 petang. Dan dalam pada itu juga sembahyang fardu zuhur secara berjamaah akan juga dilaksanakan di semua sekolah-sekolah rendah yang melaksanakan program integrasi ini. Sementara itu bagi pelajar tahun 6 ataupun year 6 yang akan menduduki peperiksaan PSR, mereka ini adalah dalam darjah 4 agama, akan bermula jam 7.30 hingga 12.30 hari dan akan bersekolah agama di sebelah petang bermula jam 2 hingga 5 petang seperti lazimnya. Itulah sedikit barangkali penerangan apa sebenarnya pengintegrasian mata pelajaran agama ke sistem pendidikan umum. Baik, alhamdulillah ya. Itulah kita ni mengetahui bersama pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum yang akan dimulakan pada 1 November ini nanti 2023 Masihi bagi anak-anak kita ni yang menduduki persekolahan agama daripada darjah pra sehinggalah ke darjah 3 nanti ya. 1 jam sahaja sesi pembelajaran ataupun 2 period ya pelajaran agama di sekolah awam lah tu ya, di sekolah rendah mereka, dan untuk selebihnya mereka akan menjalani persekolahan seperti biasa di sebelah petang 4, 5 dan juga 6 ya. Baik, kita beralih pula kepada Yang Mulia Tuan Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh ya, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Jadi mungkin boleh mengongsikan kiranya ya mengenai dengan tujuan pengintegrasian ini Tuan, dan seterusnya rasional pelaksanaan yang bermula pada 1 November 2023 dan bukan pada permulaan penggal persekolahan bulan Januari 2024 nanti ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas soalan ini. Ya, insya-Allah secara umumnya pengintegrasian ini bertujuan pertama sekali adalah untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan pelajar, iaitu dengan mengurangkan masa pembelajaran mereka, curriculum hours, semasa berada di sekolah. Dengan adanya pengurangan ini, ia dihasratkan dapat meningkatkan keseimbangan hidup, work-life balance, di mana pelajar-pelajar mempunyai masa lapang di luar waktu persekolahan untuk diisikan dengan aktiviti-aktiviti bukan akademik. Jadi diharap dengan adanya masa lapang tersebut akan dapat membantu menjaga kesihatan mental para pelajar, khususnya para pelajar di peringkat rendah. Selain itu, pengintegrasian ini juga diharap akan dapat meningkatkan lagi kualiti pembelajaran melalui pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif dan fokus. Berkenaan tarikh pelaksanaan tersebut, dihasratkan dengan pelaksanaan pengintegrasian ini dibuat pada 1 November 2023 dapat memberikan manfaat seperti mana berikut. Pertama, pelajar-pelajar darjah pra hingga darjah 3 agama telah selesai menduduki peperiksaan akhir tahun, dan secara lazimnya pada bulan November sekolah-sekolah akan mengadakan aktiviti bukan akademik. Jadi apabila pengintegrasian dilaksanakan, ia tidak akan menjejaskan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar berkenaan. Kedua, memandangkan aktiviti-aktiviti bukan akademik dilaksanakan pada bulan November, ia dapat memberi masa dan memudahkan lagi pihak sekolah, terutama sekali guru-guru, untuk membuat perancangan dan penyesuaian mengikut jadual pengintegrasian bagi tahun akademik 2024. Dan yang ketiga, ia dihasratkan untuk memberi masa kepada pelajar-pelajar dan para ibu bapa serta penjaga untuk membiasakan familiarize dengan perubahan waktu persekolahan ini. Oleh yang demikian, diharapkan bermula bulan Januari 2024 nanti, perkara-perkara ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur serta mungkin dengan gangguan yang minimum.
Ya, insya-Allah ya. Jadi seterusnya ni tuannya mengenai dengan perkara ini apa antara perbezaan ya pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum ini dengan sistem pendidikan bersepadu yang pernah dilaksanakan dahulu ni. Silakan. Seperti mana yang kita ketahui bahawa sistem pendidikan bersepadu telah dilaksanakan bermula pada tahun 2002 hingga 2005. Perbezaan antara pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum dengan sistem pendidikan bersepadu dapat dirumuskan seperti mana berikut. Pertama, dalam pelaksanaan pengintegrasian ini, pembelajaran agama masih kekal dilaksanakan khususnya bagi pelajar-pelajar darjah 4 hingga darjah 6 agama di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama. Manakala pelajar-pelajar peringkat darjah pra hingga darjah 3 agama akan mengikuti pembelajaran mata pelajaran agama mereka di sekolah-sekolah rendah seperti mana yang dinyatakan awal tadi. Dalam sistem bersepadu pula, pendidikan agama dan pendidikan umum disatukan secara keseluruhan bagi semua peringkat persekolahan. Kedua, dari segi pentadbiran dan pengurusan, pelaksanaan sistem pendidikan bersepadu melibatkan pentadbiran yang mana semua sekolah-sekolah agama termasuk sekolah-sekolah Arab disatukan dan diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. Dalam pengintegrasian ini, guru-guru agama masih lagi di bawah pengurusan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Guru-guru agama tersebut hanya diperbantukan untuk mengajar di sekolah-sekolah rendah kerajaan, swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Ya. Baik begitu ya. Jadi alhamdulillah jelas sudah ya kita ni mengetahui berkenaan dengan pelaksanaan ya pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum ini. Berikut kita beralih semula kepada Yang Mulia Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman ya. Kita ingin mengetahui ni tuan, mungkin boleh dikongsikan apakah usaha pihak Kementerian Pendidikan ya khususnya dalam memastikan pengintegrasian ini nanti dapat dilaksanakan dengan lancar. Ini khusus bagi sekolah-sekolah rendah kerajaan dan juga swasta, begitu juga sekolah antarabangsa nanti. Terima kasih. Bagi memastikan kelancaran pelaksanaan pengintegrasian ini, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama telah menubuhkan satu jawatan kuasa kerja di peringkat kementerian. Jawatan kuasa kerja ini bertanggungjawab bagi yang pertama ialah untuk merangka pelantindakan dan juga memantau pelaksanaannya, dan yang kedua ialah untuk menentukan hala tuju dan juga memberi panduan strategik ke arah mencapai objektif matlamat pengintegrasian ini. Dan jawatan kuasa kecil ini dibahagikan kepada 4 bahagian kerana saya dapat kongsikan di sini. Yang pertama ialah bahagian perancangan, pelaksanaan dan pemantauan, termasuklah penempatan guru-guru agama ke sekolah-sekolah rendah kerajaan dan juga swasta. Kedua ialah bahagian sukatan pelajaran dan penilaian yang sangat penting dalam memastikan kualiti mata pelajaran itu masih dikekalkan dan mungkin ditingkatkan. Dan yang kedua ialah bahagian prasarana dan juga kemudahan, memastikan kesediaan prasarana yang mencukupi bagi memastikan pengintegrasian ini dapat dilaksanakan dengan teratur dan lancar. Dan akhir sekali, yang paling penting juga ialah bahagian perhubungan dan komunikasi. Jadi baiklah, saya ingin mengungsikan juga bagi memberikan kepahaman kepada pihak-pihak yang berkepentingan, beberapa sesi pemberigaan dan juga sosialisasi dan juga taklimat telah diadakan seperti berikut. Sesi pemberigaan kepada pemimpin-pemimpin sekolah, sekolah-sekolah rendah dan agama telah pun dilaksanakan baru-baru ini, iaitu pada 24 hari bulan Oktober. Dan seterusnya ialah sesi pemberigaan kepada guru-guru besar agama dan juga ketua-ketua agama telah diadakan. Dan beberapa sesi taklimat dan juga pemberigaan juga diadakan kepada guru-guru yang akan terlibat dalam program pengintegrasian ini. Dan baru-baru ini juga pihak sekolah rendah telah mengadakan pelbagai perjumpaan dan juga pemberigaan bersama para ibu bapa dan penjaga pelajar bagi memastikan mereka diberigakan dengan program pengintegrasian ini. Selain itu juga pihak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama juga secara berterusan mengadakan lawatan-lawatan ke sekolah-sekolah rendah yang terlibat untuk memantau pelaksanaan dan juga memberi bantuan dan juga sokongan kepada pihak sekolah khususnya dalam menangani
apa juga isu dan cabaran yang dihadapi bagi memastikan kelancaran pelaksanaan pengintegrasian ini insya-Allah. Baik. Dan tuannya ada juga ni ada beberapa soalan juga ni yang ditanyakan, di mana bagi pelajar yang bukan beragama Islam, adakah perlu untuk mengikuti period mata pelajaran agama tersebut? Terima kasih untuk atas soalan tersebut. Sebelum menjawab soalan ini, barangkali sukacita mengungsikan hasil daripada mesyuarat Jawatankuasa Kerja bahawa mata pelajaran agama yang akan diintegrasikan ini ke dalam sistem pendidikan umum ataupun sekolah-sekolah rendah akan dinamakan ataupun digelar sebagai mata pelajaran pendidikan Islam. Kandungan mata pelajaran pendidikan Islam ataupun mata pelajaran agama ini merangkumi 7 komponen seperti mana yang saya terangkan tadi, iaitu sama juga dengan komponen yang diajar di sekolah-sekolah agama di sebelah petang. Memandangkan mata pelajaran pendidikan Islam ataupun mata pelajaran agama ini dikategorikan sebagai mata pelajaran TRAS ataupun core subject dalam sistem pendidikan abad ke-21 ataupun SPM 21, maka semua pelajar termasuklah pelajar-pelajar bukan beragama Islam adalah diwajibkan untuk mengikuti dan mengambil mata pelajaran tersebut. Walau bagaimanapun, bagi pelajar-pelajar bukan beragama Islam adalah dibolehkan untuk tidak mengikuti komponen-komponen seperti Al-Quran, amali agama, tauhid dan ibadat. Dalam hal yang berkaitan juga, pihak Kementerian Hal Agama dan Kementerian Pendidikan melalui Jawatankuasa Kerja Sukatan Pelajaran dan juga Penilaian serta bahagian perancangan pelaksanaan dan pemantauan sedang meneliti kurikulum pendidikan Islam agama ini bagi memastikan isi kandungan mata pelajaran tersebut diajar mengikut kesesuaian peringkat pendidikan dan juga perkembangan umur para pelajar. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan terjawab sudahlah ya persoalan yang antaranya turut dibangkitkan juga ya berkenaan dengan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum ini bagi pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam ya, bagaimana status dan juga kedudukan mereka setelah pengintegrasian ini nanti. Bagaimana pula dengan jadual pembelajaran ni tuan ya bagi pelajar-pelajar di bawah pendidikan khas setelah pengintegrasian ini nanti dilaksanakan? Terima kasih. Alhamdulillah seperti mana juga yang dipraktikkan dalam sistem pendidikan yang ada sekarang, Kementerian Pendidikan sentiasa memastikan setiap pelajar termasuklah para pelajar berkeperluan khas mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas ataupun JP Khas dan juga Unit Pendidikan Khas Agama, Jabatan Pengajian Islam telah merancang dan melaksana pelbagai strategi dengan berpandukan kepada buku rangka kerja dan juga buku panduan pendidikan khas bagi memastikan setiap pelajar berkeperluan khas ini akan dapat mengikuti sesi pembelajaran seperti lazimnya, termasuklah bagi mata pelajaran yang akan diintegrasikan ini nanti. Ini termasuklah penempatan guru-guru pendidikan khas ataupun Special Education Needs (SEN) dan juga kurikulum penilaian dan juga metodologi pengajaran. Sebagai contohnya, pelajar-pelajar berkeperluan khas dalam tahap rendah iaitu hingga sederhana iaitu priority level 1 hingga 3, mereka akan mengikuti kurikulum biasa seperti mereka ini akan mengikuti sistem sekolah seperti pelajar-pelajar lain seperti yang dinyatakan tadi. Dan bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas tahap tinggi, mereka ini mengikut penjadualan mereka akan mengikut rancangan pendidikan individu. Terima kasih. Baik. Jadi seterusnya ini kita akan beralih ya bersama dengan Tuan ya Awang Haji Abdul Rajid. Jadi Tuan mengenai dengan peperiksaan akhir bulan November tahun 2023 ini. Jadi adakah pelaksanaan pengintegrasian ini akan menjejaskan peperiksaan berkenaan dan bagaimana pula ya pengintegrasian ini akan mencapai matlamat, hasil dan kualiti pendidikan agama sebagaimana yang dihasratkan ni Tuan. Silakan. Terima kasih. Pelajar-pelajar yang terlibat dalam pengintegrasian ini akan selesai meneluki peperiksaan akhir tahun persekolahan agama bagi darjah pra hingga darjah 3 pada penghujung bulan Oktober hari inilah 30 Oktober 2023. Okay, oleh yang demikian ia tidak akan menjejaskan peperiksaan pelajar-pelajar berkenaan. Seterusnya bagi menjawab persoalan sejauh mana pengintegrasian ini akan dapat mencapai kualiti pendidikan agama sebagai disyaratkan, insya-Allah semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan pengintegrasian ini akan sama-sama berperanan dalam meningkatkan usaha bagi memastikan matlamat yang dihasratkan akan dapat dicapai dengan jayanya dan ia juga menjadi amanah yang perlu dipikul secara bersama dengan bersungguh-sungguh
bagi memastikan anak-anak kita ini dapat dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran agama yang selayaknya. Dengan pengintegrasian ini, mata pelajaran yang diajarkan di sekolah agama akan diserapkan ke dalam kurikulum pendidikan umum. Dengan itu pelajar akan terus dibimbing, dididik dan diajarkan pelajaran agama sebagaimana juga pendidikan yang diterima di sekolah agama sebelumnya dengan tenaga pengajar dan kaedah pengajaran yang masih sama serta turut mengambil kira keperluan dan perkembangan proses pengintegrasian nanti. Ya, insya-Allah ya. Terakhir mungkin ada saranan dan juga harapan ya khusus mungkin daripada Kementerian Agama terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah mewakili pihak Kementerian Agama menjunjung tinggi kurnia titah Buah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Darussalam bagi pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke sistem pendidikan umum ini dan mengharapkan kepada semua pemimpin sekolah, guru-guru, para ibu bapa dan penjaga serta murid-murid dapat sama-sama memainkan peranan masing-masing dalam mendukung dasar kerajaan ini bagi memastikan proses pengintegrasian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur serta mencapai matlamat demi kesejahteraan dan manfaat pelajar-pelajar kita ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan dan limpah rahmatnya dalam melaksanakan usaha-usaha yang berkepentingan ini. Amin ya rabbal alamin. Saranan dan juga harapan daripada Kementerian Pendidikan sendiri. Terima kasih. Di kesempatan ini saya mewakili pihak Kementerian Pendidikan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pihak sekolah, para pemimpin dan juga para guru atas usaha dan kerjasama yang telah diberikan. Dan juga saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada para ibu bapa dan penjaga atas kepahaman, sokongan dan juga kerjasama yang telah diberikan kepada pihak sekolah. Seperti yang dinyatakan tadi oleh Tuan Haji Rajid, saya penuh percaya dengan sokongan, dukungan dan juga kerjasama yang padu dari semua pihak. Pengintegrasian ini akan dapat dijalankan dengan teratur, lancar dan berjalan insya-Allah. Dan sama-sama kita berdoa semoga segala usaha yang dilaksanakan akan dipermudahkan dan mencapai objektif matlamatnya demi kejayaan anak-anak dan generasi kita insya-Allah. Insya-Allah ya, itu kita diharapkan bersama ya. Terima kasih Intan ya. Kita diucapkan kepada Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap ya Pendidikan Teras Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman. Begitu juga Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan kerana berkesudian bersama kita pada pagi ini memberikan pencerahan berkenaan dengan pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum pada tanggal 1 November ini nanti. Hingga kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan perkongsian yang lain pula. Dan untuk akhirnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.